Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya kerjaan PN. Siapa untung, siapa rugi. Oke, bila saya sebut perkataan siapa untung, siapa rugi, mesti dijawab semua mereka untung lah. Yang duduk dalam kerjaan hari ini dapat project, dapat tender, dapat itu, dapat ini. Tetapi itu daripada yang kita lihat. Tetapi untuk masa depan politik mereka sebenarnya ada untung, ada rugi mereka nih. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan yang ada hari ini, yang terbentuknya kerajaan yang dikatakan oleh rakyat sebagai kerajaan pengkhianat ataupun kerajaan gagal, hasil ini sebenarnya yang paling kita lihat adalah apabila kerajaan ini dihentam oleh para netizen ataupun rakyat ataupun pembangkang, maka kita lihat siapa yang bermati-matian untuk mempertahankan kerajaan yang ada hari ini adalah Parti PAS. Kita lihat Parti UMNO, mereka tidak mempertahankan kerajaan yang ada hari ini, tetapi mereka memporak-porandakan sesama mereka sendiri dalam berbagai-bagai isu. Tolak, tarik, semua keluar masuk, dia punya cerita semua ada berkenaan dengan isu sokongan dengan kerajaan yang ada hari ini. Bagaimana dengan bersatu? Bersatu, kita lihat apa yang ada hari ini. Mereka mempertahankan diri tetapi tidak banyak bersuara. Cuma pemimpin-pemimpin bawahan mereka, tapi pemimpin utama mereka masih berdiam diri. Ini yang kita lihat hari ini. Sedangkan menteri-menteri kanan mereka pun tidak banyak bersuara kalau kita lihat. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan yang ada hari ini? UMNO kita dah tahu, mereka dah mengatakan bahwa selepas bubarnya parlimen, maka mereka akan tidak bersama dengan Perikatan Nasional ini. Jadi apa yang mereka nak lakukan hari ini adalah ambil kesempatan kerana mereka duduk dalam kerajaan yang ada hari ini. Kita lihat PAS. PAS adalah satu parti yang duduk dalam kerajaan yang ada hari ini, adalah parti yang sangat rugi kerana mereka mempertahankan kerajaan yang ada hari ini. Mereka cuba membodek kerajaan yang ada hari ini, tetapi mereka lupa bahawa mereka telah merugikan parti mereka kerana dilihat rakyat sebagai parti yang gagal dan hanya omongan kosong. Apa yang menyebabkan PAS dianggap sebagai parti yang tidak menunaikan kata-katanya? Kerana janji-janji PAS semasa PRU ke-14 masih tergiang-giang di hati para rakyat nih. Ini yang berlaku dengan PAS, dan bila mereka berada dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka tidak menunaikan janji itu. Malah kalau kita lihat mereka membuatkan berbagai-bagai masalah yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Termasuk kalau kita lihat pemimpin PAS di media sosial hari ini dilihat rakyat seolah-olah angkuh, sombong dan keras kepala dan tidak mendengar rintihan rakyat. Ini adalah yang pemimpin PAS harus tahu. Pemimpin UMNO yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka ini adalah rata-ratanya pemimpin yang sudah berpengalaman, duduk dalam kerajaan yang sudah berpuluhan tahun. Mereka tahu permainan politik dalam kerajaan. Ini yang PAS sendiri tidak dapat nak kawal diri mereka apabila mereka dalam kerajaan. Berbeza dengan UMNO. PAS masuk dalam kerajaan karena mereka tidak pernah menjadi pemerintah di kerajaan pusat, maka apabila mereka mendapat nikmat itu, PAS mula lupa bahawa mereka ini adalah parti yang mereka katakan membawa landasan Islam. Bila mereka melihat kerajaan pusat bagaimana menjadi kerajaan dengan apa yang ganjaran, apa jawatan, imbuhan yang begitu banyak, maka mereka dah lupa bahawa mentadbir negara itu bukan mengikut nafsu. Tetapi untuk pemimpin UMNO, permainan ini sudah menjadi makanan orang UMNO kerana mereka dah mentadbir negara ini begitu lama. Jadi pemimpin UMNO mempunyai permainan sendiri dan mereka juga tidak terikat dengan Parti Perikatan Nasional ini. Jadi apa yang UMNO nak buat sesuka hati dia. Yang paling untung dalam kerajaan yang ada hari ini adalah UMNO. Yang paling rugi adalah PAS. UMNO mengambil kesempatan kerana mereka duduk dalam kerajaan yang ada hari ini. Apa yang ada kena sebatlah. Tetapi
untuk PAS. Mereka sebat juga, tetapi PAS reputasi jatuh, merundung. Silap-silap, pilihan raya ke PRU ke-15 nih, PAS hidup segan mati tak mau patinya. Ini kenyataan saya sebagai rakyat yang saya lihat hari ini, yang mana kalau kita lihat media sosial hari ini, bahwa PAS sudah hilang, taring sudah hilang. Tetapi UMNO mengambil kesempatan di dalam keadaan yang ada hari ini, mereka menaikkan diri mereka serta UMNO mereka karena mereka duduk dalam kerajaan. Kalau kita lihat blogger-blogger UMNO sendiri pun menghentam kerajaan yang ada hari ini. Kenapa mereka perlu hentam kerajaan yang ada hari ini? Padahal mereka kan kerajaan. Ini kan kita rakyat harus tahu bahwa inilah kesempatan mereka untuk menghentam kerajaan yang ada hari ini menggunakan blogger-blogger mereka supaya kerajaan ini nanti dilihat sebagai kerajaan yang tidak betul dan kerajaan ini tidak baik. Tetapi manfaat itu akan diambil UMNO apabila PRU ke-15. Inilah yang berlaku. Tetapi apa yang dilakukan PAS, dia tidak menggunakan manfaat ini. Malah kalau kita lihat pemimpin PAS, seolah-olah dilihat sebagai kaki bodek, kaki ampuh oleh rakyat. Dan ini kepada Bersatu sendiri tidak menguntungkan. Bersatu lepas ini tidak tahu dia nak bergabung dengan siapa, dia nak bergabung. Saya harap PHS tak terimalah Bersatu ni. Apalagi PKR, saya harap jangan sekali lah terima orang-orang Bersatu ni. Kerana kalau kita lihat apa yang dia telah lakukan kepada PHS ni amat menyusahkan, dan pergolakan politik yang ada dalam Malaysia hari ini yang menyebabkan kita menjadi seperti ini, yaitu lockdown tidak pernah berhenti, ada lockdown tetapi kes tidak menurun. Ya buat apa? Bermakna kerajaan ini gagal, tidak berjaya menangani isu COVID yang pada saya sebagai rakyat paling mudah, tetapi pun mereka sebagai kerajaan tak boleh lakukan. Kalau keadaan di satu tempat itu, ini kita masuk cerita COVID ni sebentar ya. Kalau contohnya di kawasan itu, contohnya kawasan Segamat contohnya, di situ dapat kes yang besar, tutup seluruh Segamat itu, buat lockdown di situ. Jadi setelah 1 bulan atau 2 bulan selesai, tempat lain dia tak akan jangkit. Sepatutnya kita belajar dengan cara Singapura menangani isu ini. Ini yang Singapura buat sewaktu mereka kesnya begitu banyak, mencecah ribuan, ratus setiap hari. Tetapi mereka tutup tuh semua kawasan yang mana berkenaan dengan tempat itu. Jadi tidak menular ke tempat lain. Apa yang berlaku hari ini? Beribu-ribu kes seperti di Selangor yang dikatakan gagal kerjaan Selangor. Tetapi sebenarnya siapa dia Menteri MITI yang luluskan ini? Siapa dia yang menjadi kerajaan? Mereka yang sepatutnya bertanggung jawab dalam isu-isu ini. Tetapi mereka mainkan politik, menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu. Nah, ini yang berlaku tentang isu ini. Sepatutnya kerajaan kita perlu belajar dengan negara tetangga kita Singapura bagaimana menangani isu ini dengan begitu cepat. Jangan kita bercerita tentang kalau kita tutup semua nih ekonomi ini, tapi nyawa rakyat berada di ujung tanduk. Ini adalah sangat penting. Setiap hari rakyat mati, setiap hari rakyat kebunuh, dan kita tengok kes setiap hari pun mencecah beribu-ribu. Jadi untuk apa cerita bantuan kerajaan apa semua ni tidak berbaloi untuk rakyat. Kalau kerajaan hari ini bagi duit kepada rakyat 2,000 sebulan pun, saya rasa tidak berbaloi untuk rakyat sebenarnya. Karena banyak lagi impak lain yang rakyat nak tanggung. Kerana dengan kos, dengan ekonomi kita ni dah drop, dengan kita punya mata wang dah jatuh, dengan harga barang dah naik, tidak berguna. So kembali dan pulihkan keadaan negara ini. Dan itulah juga penjelasan saya yang berkenaan dengan isu siapa untung siapa rugi ini. Untuk jangka panjang politik yang saya lihat di PRU ke-15 ini nanti, orang yang paling untung dalam komponen Perikatan Nasional ini adalah UMNO, dan orang yang paling rugi adalah Parti PAS. Dan itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.